kemuliaan ilmu. Ketahuilah bahawa ilmu itu sendiri adalah mulia tanpa memandang kepada estet maklum. Ilmu sihir juga mulia pada dirinya meskipun palsu. Ilmu apa pun dari sudut ilmu itu sendiri dia mulia. Ilmu sihir kah, ilmu mencuri kah, ilmu merompak kah, dari sudut ilmu tu tanpa memandang kesan maklum dia. Tapi bukan maksud kita boleh amal, boleh buat, tak boleh. Sebab apa dikatakan mulia? Sebab dia ni bawa kita daripada tak tahu jadi tahu. Ilmu merompak bank, kita tak tahu cara merompak bank. Bila kita belajar daripada tak tahu jadi tahu, dia mulia. Tapi bukan maksud kita boleh belajar tak. Cuma dari sudut ilmu tu je, dia tu mulia. Kita belajar tetap salah lah. Tambah kita amal pula, rompak bank pula, salah. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Tuhan tanya, sama ke orang tahu dengan orang tak tahu ni? Tak bagi jawapan di sana pun kita tahu dah jawapan dia tak sama. Tentulah lebih orang yang tahu. Dari segi hakikatnya semua ilmu adalah mulia. Tetapi ilmu-ilmu yang bawa kemelaratan macam ilmu sihir, ilmu mencuri tadi, tetap tidak boleh dibenarkan. Ya, sebelum kita sambung jauh lagi, kita peringat sekali lagi, malam ini kita belajar tentang ilmu laduni, berkenaan ilmu laduni, pasal ilmu laduni. Bukannya kita belajar ilmu laduni. Kalau kita cerita ke orang, semalam belajar ilmu laduni, dia datang fitnah. Sebab ilmu laduni ni dia tak boleh dibelajar. Kita belajar tentang ilmu laduni. Ilmu laduni ni siapa dapat? Rezeki dia lah. Biasanya ulama-ulama lah, kita orang awam ni tak ada lah. Apakah peranan jiwa? Selepas mengetahui keutamaan ilmu, kita faham dah ilmu ni benda mulia. Apa yang perlu bagi anda ialah mengetahui jiwa yang merupakan loh segala ilmu dan tempatnya. Loh ni papan ataupun layar ataupun kertas kosong, yang tu kita kata loh. Jadi loh ni dia tempat terteranya ilmu. Contohnya kita suluh, macam panggung wayang tu, kita suluh dekat layar tu, dia keluar gambar-gambar di sana. Itu loh lah tu, tempat terpaparnya ilmu-ilmu. Di hati kita ni, jiwa kita ni adalah loh, adalah tempat terpaparnya ilmu-ilmu. Sebenarnya Tuhan dia pancarkan ilmu dari alam ghaib sana ke hati kita ni sentiasa. Cuma hati kita je tak boleh nak dapat ilmu tu sebab hati kita ni banyak kekotoran. Kita pernah bagi contoh dulu baiduri. Baiduri ni satu jenis batu permata. Biasanya bila orang potong dia bentuk bujur telur. Dia tu seolah-olah tak ada warna, macam jernih je, kebiru-biruan. Tapi bila kita letak di tengah-tengah ruang ni, dia tangkap warna sekelilingnya, dia berwarna-warni, jadi cantik, jadi mahal. Itu kehebatan baiduri. Jadi hati kita ni seolah-olah permata baiduri. Daripada alam ghaib sana Tuhan duk pancar dah ilmu-ilmu ni, sentiasa pancar. Tapi hati kita gagal menangkap. Sebab apa? Baiduri hati kita tadi tu banyak kekotoran. Kita orang biasa, hati kita banyak kotor, banyak karat, banyak selut. Jadi kenapa baiduri ni cantik, baiduri ni tak cantik? Sebab baiduri yang A tadi gilap cantik. Bila permukaan dia bersih, kita letak di sini, dia tangkap warna sekeliling, warna-warni dia tu, sangat cantik. Kenapa baiduri yang kedua tak cantik? Sebab dia kotor, kita tak gilap dah. Macam hati kita, sebab tu kita gagal menangkap. Jadi orang yang hati dia bersih macam baiduri tadi tu, yang digilap tadi tu, dia ada harapan dapat ilmu laduni. Sebab hati dia bersih. Jadi daripada alam ghaib sana Tuhan duk pancar, dia boleh tangkap keliling. Ada di dalam tu. Macam cermin, bila kita tayangkan di depan mana-mana ke, yang ditayang tu ada dalam cermin, sebab cermin tu bersih. Tapi kalau cermin tu dah kotor, dia tak berapa boleh nak nampak. Jadi hati kita macam tu. Sebab itu sebahagian orang dia dapat ilmu laduni, hati dia tu dah bersih dah, dia boleh tangkap yang dipancarkan daripada alam ghaib sana. Jisim ni benda-benda yang mengambil tempat. Termasuklah badan kita ni bukanlah sesuai untuk tempat ilmu, kerana jisim-jisim adalah terbatas dan tidak dapat memuat ilmu yang banyak. Ia hanya dapat menampung ukiran-ukiran dan gurisan-gurisan sahaja.
Sedangkan jiwa menerima seluruh ilmu tanpa sempit, tanpa sesak, tanpa jemu dan tanpa hilang. Badan kita ni bukan tempat tampung ilmu. Kalau kita kata, mana ada ilmu yang kamu tahu, yang kamu belajar daripada kecil sampai sekarang, mana dia? Kita pun tunjuk di kepala. Itu sekadar nak tunjuk kemuliaannya. Ilmu ni dia tak bertempat. Jadi badan kita ni dia bukan tempat nak tampung ilmu, sebab badan kita ni terhad. Kalau tidak, siapa ilmu banyak, kepala dia besar. Dia lagi belajar lagi besar, lagi belajar lagi besar. Jadi siapa kepala besar tu, oh, orang pandai tu. Siapa malas belajar kecil. Tapi dia tak jadi macam tu. Sebab apa? Jasad kita, jisim tadi, dia bukan tempat tampung ilmu. Belajarlah tangan mana pun, kadang-kadang orang ni halus kecil je, tapi ilmu banyak. Belajarlah tangan mana pun. Jadi yang tampung ilmu tadi sebenarnya apa? Jasad kita kah? Bukan. Sebenarnya jiwa kita. Jiwa ni potensi dia luas. Dia boleh tampung sebanyak mana pun ilmu. Bergantung kepada kekuatan jiwa tu tadi. Jadi jisim, jasad, badan kita ni dia kemampuan dia terbatas. Tapi jiwa kemampuan dia tu sangat luar biasa. Ulama-ulama bagi perumpamaan lah. Roh, jiwa kita ni seumpama burung dengan sangkar. Burung tu jiwa ataupun roh. Sangkar tadi badan kita. Kita orang biasa ni, roh kita tu lemah. Di dalam dia burung ciak lah katakan, kecil. Jadi dia duduk dalam sangkar. Sangkar tu kuat, besar, menyebabkan burung tu di situlah selama-lamanya. Dia tak boleh bergerak. Tapi orang-orang soleh, dia punya jiwa kuat. Burung di dalam tu seolah-olah burung yang kuat lah. Bila burung tu kuat, dia boleh terbangkan sangkar. Tu perumpamaan ni. Kita orang biasa ni, burung di dalam sangkar tu lemah, roh kita lemah. Jadi di situlah selama-lamanya. Tapi kalau orang yang dah roh dia kuat, dia boleh terbangkan sangkar walaupun dia duduk dalam sangkar. Sebab kuat burung tu tadi. Tu wali-wali kan. Dia punya roh lagi kuat daripada jasad dia. Kita ni manusia dan jin terdiri daripada dua perkara. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada dua keadaan yang berbeza. Jadi kita ni ada dua bahagian. Yang pertama ialah jisim yang gelap. Ni badan kita ni tebal, termasuk di bawah kejadian dan kebinasaan yang tersusun. Badan kita ni makin lama makin tua, akhirnya nanti hancur jadi debu, entah jadi apa-apa yang halus-halus lagi lah. Bersifat ketanahan, kita akan asal tanah, yang tidak dapat melaksanakan urusannya melainkan dengan yang lain. Kalau badan saja tak ada roh, badan tu tak boleh bergerak, mati. Bahagian badan kita yang kedua ialah jiwa jauhari. Ini kita punya roh. Tadi jasad, yang kedua jiwa. Jiwa jauhari ini dia tunggal, bercahaya, mencapai, bertindak serta menggerakkan dan menyempurnakan alat-alat dan jisim-jisim. Kita punya badan ni sekadar kenderaan. Dia ni jisim yang gelap. Roh di dalam tu dia punya pemandu, dia punya raja. Kalau raja ni kata suruh makan, dia pun makan. Raja ni kata angkat tangan, kita pun angkat tangan. Raja ni kata buka televisyen, kita pun buka televisyen. Dia raja di dalam tu. Yang segala tangan, mata, telinga ni dia punya menteri-menteri, tentera-tentera dia. Jadi manusia ni ada dua keadaan. Satu, jisim yang gelap ni, badan kita. Yang kedua, kita punya roh di dalam. Jiwa yang manakah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali? Imam Ghazali sebut tadi jiwa jauhari lah. Jadi jiwa yang mana? Jiwa pula ada beberapa jenis jiwa. Bukanlah aku maksudkan jiwa itu kekuatan bagi mendapatkan makanan. Jiwa yang nak dapatkan makanan ni pada haiwan pun ada. Bukanlah kekuatan yang menggerakkan syahwat. Yang terasa nak berpasang-pasangan ni pada haiwan pun ada. Marah bukan kekuatan yang berada dalam jantung yang melahirkan hidup. Kerana kekuatan itu dinamakan roh haiwani. Rasa, gerak, syahwat dan kemarahan adalah daripada tenteranya. Jadi kita ni ada dua jenis jiwa. Satu jiwa haiwani, satu lagi jiwa insani. Ataupun roh haiwani, roh insani. Roh haiwani ni
pada binatang pun ada. Rasa nak makan, rasa nak buang air, rasa nak berpasang-pasangan. Haiwan pun ada perasaan. Yang tu roh haywani. Jadi manusia ni dia ada lebih. Roh haywani pun ada, roh insani pun ada. Jadi Imam Ghazali yang dia nak cerita ni roh insani tadi, yang pada haiwan tak ada. Pada lembu, kerbau, unta, semua ada roh haywani. Pada kita manusia, roh haywani pun ada, roh yang insani pun ada. Roh insani itu yang kita nak cerita. Okay. Jiwa roh haywani tadi kita ringkaskan dalam sebutan kita sehari-hari, kita kata naluri lah, ataupun nafsu. Naluri ni pada haiwan pun ada, pada manusia pun ada. Pada haiwan pun ada, pada jin pun ada. Nafsu pun sama. Pada haiwan pun ada, pada jin, pada manusia pun ada. Ahli-ahli tasawuf menamakan roh haywani ini sebagai nafsu. Nafsu. Sesungguhnya yang aku maksudkan, kata Imam Ghazali, dengan jiwa an-nafsun itu tadi ialah jauhar yang sempurna lagi tunggal, al-jauharul kamil al-mufrad. Kerjanya hanya mengingat, menghafaz, memikir, membeza, mengamati, menghayati, juga menerima segala ilmu dan tidak jemu-jemu menerima rupa-rupa abstrak yang bersih daripada benda. Ini roh insani. Roh insani ini keupayaan dia boleh ingat, dia boleh hafal, dia boleh fikir, dia boleh beza, dia boleh menghayati. Dan roh insani ini juga dia menerima hukum. Dia kena sembahyang, kena puasa, kena ikut agama. Yang roh haywani tadi, dia tak payah puasa, tak payah sembahyang, tak payah ikut agama. Tapi manusia dan jin dia kena ikutnya ni. Sebab manusia dan jin dia ada roh insani. Jadi ada dua roh lah. Roh haywani, roh insani. Dua-dua ada pada kita. Roh haywani tadi kita kata nafsu. Roh insani ni kita kata akal. Yang nak dibincang ni ialah roh yang berakal, jiwa yang berakal, bukannya jiwa yang haiwan tadi.